Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. A very good evening to everybody. So hari ini, pada malam ni, kita akan bersama-sama dengan presenter kita, Puan Asmawati Ahmad. Beliau adalah Apple teacher dan kali ini beliau akan berkongsi dengan kita berkenaan dengan reka bentuk semula pengajaran D5 dengan animasi digital di iPad. Okay, so kita di dalam Bengkel Inovasi Pengajaran dan Pembelajaran di Rumah PDPR dengan Apple Professional Learning APL di D5. So adab dan tata cara webinar dan bengkel ini amatlah penting untuk kelancaran webinar kita. So yang pertama, sesi bengkel atas talian ini akan dirakam. Okay, akan direkam dan bersiaran langsung di FB Live Apple Learning Community Malaysia. Dan yang kedua, pastikan mikrofon penonton dalam mode senyap iaitu mute sepanjang sesi. Dan yang ketiga, semasa sesi berlangsung, penonton boleh mengajukan soalan di ruang chat atau apabila presenter tanya ada apa-apa soalan ke tidak. Okay, so waktu tu bolehlah bertanya di ruangan chat. Yang keempat, sesi soal jawab juga akan dibuka sebelum sesi berakhir. Yang kelima, jangan gunakan perkongsian skrin atau screen share ketika penceramah sedang menjalankan bengkel. Dan yang keenam, pautan kehadiran akan diberikan pada akhir sesi. Kita berikan pada awal sesi juga, okay, supaya boleh log in you punya kehadiran. Okay, ini adalah ke-10 webinar atau workshop D5 dengan Apple Professional Learning. Okay. So, berkenaan dengan Apple Teacher, saya ingin menjemput semua para hadirin, terutama sekali guru-guru, pensyarah-pensyarah, educators, untuk sama-sama menjadi Apple Teacher. It's certified, it's worldwide recognition. Okay, so kalau ada badge atau certificate Apple Teacher tu sangat-sangatlah bagus. Okay, ini adalah dia punya website dia. Okay, so you can go to https://apple.com education Apple Teacher. So dia punya interface atau website adalah sedemikian. Ini adalah badges. Okay, so bila dah ambil quiz untuk iPad, okay, ataupun untuk Apple Teacher. Ni Apple Teacher, ini adalah Apple Teacher Swift Playground. So boleh ambil kedua-dua. Saya dah dapat kedua-dua batch, tetapi saya belum siap lagi Mac. Ini adalah dia punya sertifikat yang para hadirin akan dapat selepas tamat kesemua quiz dan kesemua modul dalam Apple Learning Center. So this is Apple Teacher and this is Apple Teacher Swift Playground. Okay, yang ini adalah Cikgu Remy punya, sebab bagi guru-guru KPM, tak silap saya, ada kena guna ID D5 untuk dapatkan badge di dalam Apple Teacher. Okay, so this is D5 punya interface. And this one is yang lock masuk dan lock keluar. Okay, bagi kami yang bukan guru KPM, yang pensyarah, kami tak ada ID. So, saya hanya dapat lihat macam ni je lah. Alright, so di dalam D5 tu ada section untuk Apple in Education. And also ada untuk how to become an Apple teacher. Ini adalah bagi Apple, bahagian atau section untuk Apple. Dan di sana, tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin, especially guru-guru KPM, boleh dapatkan semua buku-buku ni, e-books ni dengan secara percuma. Okay, everyone can create music, everyone can create drawing, everyone can create photo, everyone can create video. Dan satu lagi, everyone can create teacher guide, iaitu khas untuk cikgu. Okay, so kita ada Apple Teacher Community
Malaysia dan kita ada 2 platform, satu Telegram dan satu lagi Facebook. So this is yang ini adalah untuk Apple Teacher Community Telegram. So kalau siapa yang belum lagi jadi ahli, okay, nak join boleh. Di situ memang kira sentiasa ada discussion ataupun perbincangan berkenaan dengan Apple, berkenaan dengan iPad dan seterusnya. Dan ini adalah Apple Learning Community Malaysia Facebook yang sekarang ni kita sedang stream live. So boleh pergi ke Facebook dan klik untuk jadi member. Okay. Alright. Kemudian ini adalah pautan kehadiran guru KPM. So bagi tuan-tuan dan perempuan yang hadir, boleh ambil gambar. Okay. Dan nanti saya akan bagi lagi sekali. Okay, so ini adalah pautan kehadiran selain dari guru KPM dan boleh bagi kami maklum balas. Okay, badges bagi guru-guru KPM nanti di akhir session, maksudnya habis ke 10-10 webinar, para guru boleh masuk ke Delima dan menjawab soalan-soalan kuis di dalam Delima berkenaan dengan 10 webinar. Selesai, kemudian tuan-tuan dan puan-puan, para guru akan mendapat badge. Okay, badges untuk 10 webinar semua. So, sijil akan diberikan dari MOE Delima. Okay, ini adalah untuk malam esok. So, kira macam bagi snip dulu. So, berkenaan dengan pengajaran aktif Delima dengan kesan video beranimasi di Clips. Okay, so tanpa melengahkan masa lagi, saya akan hand over kepada Puan Asma. Okay, so saya stop share and Puan Asma, it's all yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua yang hadir pada malam ni. Alhamdulillah kita dah masuk ke sesi keempat ya, bengkel inovasi pengajaran dan pembelajaran di rumah dengan Apple Professional Learning di Delima. Okay, semalam kita dah tengok augmented reality menggunakan reality composer oleh Dr. Nafizah dan sehari sebelum tu GarageBand oleh Dr. Hawati. Dan permulaan hari tu kira pembuka sesi lah. So sesi malam ni adalah perkongsian berkenaan dengan animasi digital menggunakan iPad. So saya Asmawati Ahmad, saya izinkan saya perkenalkan sikit diri saya. Yes, currently saya seorang instructional designer bekerja on a freelance basis. Saya dah terlibat dalam industri pendidikan sejak mula bekerja iaitu pada tahun 2000. Tapi pelibatan awal saya lebih kepada business development, not so much on the multimedia, doing the animation and all. So walaupun saya dulu background computer information system, tapi saya tak suka buat programming, jadi masa saya start kerja, saya start dengan business development. Dan bila saya kerja dalam industri education, multimedia education ni, jadi saya jatuh cinta dengan multimedia. Kalau tahu dulu ada course tu, rasanya dulu saya apply course tu kot, tapi dulu tak cukup exposure kan. So kita ambil apa yang kita tahulah masa tu. So I fell in love with multimedia and also and specifically in instructional design lah, because I masa tu kerja together dengan team educationist and also kat situ saya mula kenal multimedia dalam education. Dan kemudian saya sambung master saya dalam instructional technology di Universiti Malaya, dan sebelum ni saya pernah bangunkan konten untuk peringkat sekolah dan juga peringkat corporate. So hopefully malam ni saya dapat kongsikan sedikit sebanyak ilmu untuk kita ya malam ni. Okay, so bercakap mengenai animasi, bila sebenarnya yang sepatutnya kita gunakan animasi untuk pengajaran online dan PDPR specifically lah, pendidikan pengajaran dan pembelajaran di rumah. Okay. So ada beberapa points ni yang saya highlightkan. Okay. Antaranya kita gunakan animasi bila kita nak menerangkan konsep dengan gambaran yang lebih jelas. Ya, kita boleh gunakan animasi. Okay, satu contoh saya akan tunjuk sini. Contoh yang akan saya berikan pada malam ni adalah semua dihasilkan oleh saya sendiri. Jadi kalau nak kata, apa orang kata, tak perlu ada background
teknikal sangat pun, tapi still boleh hasilkan konten animasi ya. So kita tengok sampel saya pada malam ni. Sampel pertama saya adalah pendidikan jasmani dan kesihatan tahun 4 untuk topik sudut lompatan, betul. Right. Boleh dengar tak, Noh? Asas lompatan. Boleh. Sudut terbaik. Alright. Untuk melakukan lompatan yang baik, kita perlu berlari laju dan melonjak dengan daya yang besar. Mari perhatikan dua orang murid membuat lompatan. Mereka melakukan aksi berlari, melompat sebelah kaki dan mendarat dengan kedua-dua belah kaki. Namun begitu, mengapakah hasil lompatan mereka berbeza? Perhatikan sekali lagi. Berdasarkan contoh tadi, apakah perkaitan antara sudut lonjakan dengan jarak lompatan? Ya, semakin besar sudut lonjakan, semakin jauh jarak lompatan. Apakah yang akan berlaku sekiranya kamu membuat lompatan melebihi sudut 45 darjah? Okay, let's just brush back, letak balik sikit. Okay, kalau kita tengok di sini, konsep yang nak diterangkan di sini ada sudut lompatan. Jadi kalau kita tengok, let me just browse back sikit. Okay. Kalau kita tengok sini, melalui animasi, kita boleh bayangkan ataupun boleh gambarkan kepada murid macam mana actually sudut lompatan tu yang kita maksudkan. Ya, kalau melalui animasi ni dia boleh tengok macam mana cara murid tu melompat. Okay, dan sudut tu kita boleh lukis dan tunjukkan. Okay, ini sudut 30 darjah. Kalau sudut 15 darjah macam mana rupa dia, lompatan dia semua. Okay, so ini salah satu contoh. So ini apa yang saya maksudkan dengan menerangkan konsep dengan gambaran yang lebih jelas. Yang kedua, menunjukkan sesuatu proses yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Sebab kalau kadang-kadang especially macam sains bila kita nak ceritakan pasal sel ataupun apa yang berlaku dalam tubuh badan semua, benda-benda tu kita tak nampak dengan mata kasar kan. Jadi rather than just explaining ataupun tunjuk dengan gambar, why not use animation where you can actually describe ataupun tunjuk pergerakan apa yang kita describe tu. Okay, mari kita tengok satu contoh. Ini pun dibangunkan oleh saya sendiri. Subjek biologi, Form 4. How do our bodies fight bacteria and viral infections? When our body is infected by bacteria and viral infections, there are 3 lines of defense. In this topic, we will look at phagocytosis in the second line of defense. Phagocytosis is the process by which microorganisms or other particles such as dead cells are trapped and digested by phagocytes. When an infection occurs, the phagocytes move to the infected area and enter the tissue fluid through the pores of the capillary wall. When a phagocyte encounters a pathogen, the phagocyte will engulf the pathogen and the lysozyme in the phagocyte. It's very phagocyte soft on my digest the iPad, pathogen. so takut orang tak dengar. Let's look at the stages of phagocytes. In the first stage, phagocytes extends its pseudopodium towards the bacterium and envelops the bacteria. Bacterial ingestions then forms phagosome. In the next stage, phagosome combines with lysosome that secretes lysozyme into the phagosome. Then the bacterium in the phagosome is destroyed by the lysozyme. Finally, phagocytes expels the remains of the digested microorganism out of the cell. Okay, so itu sampel konten saya yang kedua. Okay, another point why kita gunakan animasi, ia boleh membuatkan bahan pengajaran menjadi lebih menarik ya. So contoh saya yang seterusnya adalah sebuah penyampaian sajak yang English poem, dan ianya disampaikan dalam bentuk macam storytelling. So mari kita tengok.
All my life I've been extra large, plus I'm known as a very large fellow. I would easily pass as a school district bus if somebody painted me yellow. No secret to losing weight, I've been told. Just cut the fat from your diet. Get up and about even if it's cold. Once again, I decided to try it. Jogging was something senseless to me. And riding a bike seemed insane. Joining a gym involved a large fee, and lifting weights was a pain. So for exercise, I choose horseback riding. It's fun and easier than it sounds. It's a very effective form of dieting, cause my horse lost 40 pounds. Okay, that's a poem ataupun poem sajak dan disampaikan dalam bentuk penceritaan ya. So kita tengok kalau macam subjek bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris, kalau ada sajak macam tu atau pantun semua kan, rather than membaca dengan membaca daripada buku ataupun memang pantun ataupun syair tu kan, kalau baca ada lagu-lagu kan seronok kan, tapi kalau kita sertakan dengan animasi, it gives more impact pada pembelajaran tu lah dan penyampaian kita pun. Ya, okay. Dan seterusnya all in all, animasi membolehkan pelajar membuat pembelajaran secara kendiri ya, pelajar anytime bila mereka rasa masa yang sesuai ataupun nak repeat, they can repeat and review again. Okay, so my last sample is a sample for subjek sejarah. So kalau macam kita tahu sejarah ni adalah topik ataupun subjek yang memerlukan banyak pembacaan ya. So kalau orang yang macam tak berapa nak minat membaca semua tu, dia sekejap lagi baca 10 minit tidur je lebih kan. So why not use animation and make the content more interesting ya, macam contoh yang saya tunjukkan di sini berkenaan dengan subjek sejarah dan topik dia berkenaan dengan kebangkitan nasionalisme di barat. So rather than bercerita okey apa berlaku ni tahun ni, apa berlaku, so student macam nak kena hafal okey tahun ni berapa, apa berlaku tahun ni, apa berlaku tahun ni, tapi kita bentangkan dalam bentuk penceritaan. So mari kita tengok contoh saya ni. Revolusi Keagungan, Revolusi Amerika. Ada voice tu sebenarnya, mungkin slow sikit yang ni. Keagungan Amerika, Perancis. So it's the concept is budak ni membaca tadilah dan dia tertidur dan termasuk ke alam mimpi. Aku kat mana ni? Nampaknya ahli-ahli parlimen di England sudah tidak tahan dengan pemerintahan Raja berkuasa mutlak oleh Raja James kedua. Benar, Tuanku. Mereka telah mengirim surat secara rasmi untuk meminta Tuanku menggulingkan Raja James kedua. Sokongan ini sedikit sebanyak mengukuhkan lagi alasan Okay, beta untuk so menyerang lukisan ni kalau kita tengok lukisan, voice, semua ni saya buat sendiri. Nanti saya akan tunjukkan macam mana sebenarnya kita boleh buat. Siri, kita di mana? Siapa mereka ni? Adi, lelaki yang kelihatan seperti seorang kerabat raja adalah putera William of Orange atau putera William ketiga. Ini bermakna kita berada di zaman Revolusi Keagungan 1688. Jadi tak William of Orange sampai ke Okay, menggunakan kaedah macam ni kita boleh buat pelajar tu berasa macam mereka berada di zaman silam kan. So dia ada bila tengok tu rasa macam macam dia berada pada tahun berapa tadi ni, 1688 ni. William of Orange seolah-olah mereka berada di zaman itu. Rakyat tempatan memang ternanti-nantikan kedatangan William.
Semua animasi ni dibuat menggunakan Keynote. Siri, apa yang sedang berlaku ni? Inilah saat di mana Raja James kedua cuba melarikan diri buat kali kedua. Kali Okey, ini beliau konten ini berjaya lari ke panjang sikit Perancis berbanding di mana sepupu berbanding beliau dengan tadi. Jadi kalau kita tengok di sini contoh yang saya tunjukkan yang sejarah ni, kalau kita perasan sejarah dan juga topik contoh yang tadi saya tunjukkan storytelling, digital storytelling yang poem tu, kalau kita perasan dia ada sound effect, ada background music, jadi benda-benda elemen-elemen ni dalam animasi bersama-sama dengan animasi akan membuatkan konten kita lebih menarik dan engaging lah untuk pelajar. Jadi mari kita lihat bagaimana agaknya contoh-contoh tadi dibangunkan ya. So sekarang saya tunjuk sekarang kalau nak tahu, kalau kita beli iPad saya tak pasti semua peserta kita malam ni ada memiliki iPad atau tidak, ataupun mungkin ada juga yang bukan pengguna Apple produk. Tapi kalau anda membeli iPad, apa aplikasi yang saya gunakan untuk bangunkan ke semua animasi-animasi tadi tu, semuanya ada dalam iPad yang disertakan sekali. Saya tak perlu subscribe, tak perlu beli baru pun application. So application yang sedia ada dalam iPad iaitu specifically aplikasi Keynote, aplikasi GarageBand dan iMovie. So ini je 3 aplikasi yang saya gunakan untuk bangunkan konten-konten tadi tu. So Keynote saya gunakan untuk animasi, GarageBand saya gunakan untuk sound effect dan background music. Dan kadang-kadang Keynote pun saya gunakan juga untuk voice recording, and then iMovie juga adalah aplikasi yang kira last sekali lah di mana saya edit the Keynote file yang kita dah transport ataupun export kepada bentuk movie dan combine dengan sound yang kita pilih daripada GarageBand semua. So kat situ kita olah di iMovie dan mendapat hasil seperti yang kita tengok tadi lah. Okay, so macam mana kita buat, macam mana saya buat ya. So saya akan tunjukkan sedikit sebanyak. Sharing pada malam ni berpusat kepada Keynote ya. Jadi kita tak adalah nak sentuh on voice recording dan juga sound effect semua tu, sebab yang sound effect semua tu kita dah Dr. Hawati dah sentuh pada 2 sesi yang lepas. Okay, so ini adalah macam continuation lah jadi gabungan GarageBand, gabungan animasi ni nanti akan menghasilkan animasi yang seperti konten yang saya tunjukkan tadi. Okay, contoh yang saya gunakan pada malam ni adalah subjek sains tahun 4, topik ukuran, subtopik muka masa. So kalau kita tengok contoh screenshot yang saya tunjuk ni adalah, saya nak buka saya. Right, screenshot yang saya tunjuk di sini adalah gambar buku di mana konten dia gambar statik. Okay, so topik yang disentuh pada malam ini adalah bagaimana masa boleh diukur menggunakan proses-proses yang berulang dengan seragam. Sebagai contoh, ayunan bandul, air menitis ya. So dalam contoh saya tunjukkan ni, saya tunjukkan animasi bagaimana saya hasilkan animasi air menitis daripada kili tu untuk point air menitis tu ya. Okay, boleh nampak kan? Jadi rather than membaca air menitis, kenapa dia kata air menitis? Semua proses berulang dengan seragam ya. Jadi kita tunjukkan dalam bentuk animasi dan anak murid boleh tengok. Oh okey, tu maksud dia menitis dengan apa orang kata dia punya timing tu sama. Titisan dia pertama, titisan kedua, titisan ketiga, sebab itu kita boleh gunakan titisan air sebagai salah satu kaedah mengukur masa. Okey, jadi contoh kedua pula, ayunan bandul. Ya, ayunan bandul. Jadi kalau kita tengok dalam gambar tu, kita nampak boleh imagine lah dia bergerak daripada kiri ke kanan tu kan, sebab dia tunjuk arrow, dia tunjuk line putus-putus tu. Tapi ianya lebih orang kata memberi impact ataupun memberi gambaran yang lebih jelas kalau kita gunakan animasi. Ya, boleh nampak ayunan bandul ni kan. Jadi anak murid boleh bayangkan, macam ni ke rupanya ayunan bandul ni. Mungkin ada yang tak pernah tengok ayunan bandul ni, jadi bila baca kat buku, tengok gambar macam tu je mungkin dia rasa kurang jelas. Okay, jadi yang seterusnya saya ambil bahagian peristiwa yang tidak sesuai digunakan untuk muka masa. Contohnya lantunan bola, sebab dia melantun tu tak sama dia punya rhythm tu ataupun lantunan dia tu ya. So kat sini animasi lantunan bola. Okay, so antara 3 animasi ni adalah benda yang akan saya sentuh dan tunjukkan
kepada para hadirin sekalian macam mana saya buat animasi tu. Jadi kalau ikutkan saya ni tak ada background orang kata arts ke apa ke, saya tak pandai melukis. Tangan memang keras. Saya suka melukis tapi saya tak pandai. Tapi dengan menggunakan iPad, menggunakan kaedah drawing, tracing dalam iPad ni, jadi benda tu dah tak jadi masalah. Saya boleh lukis apa-apa pun. Jadi sebab janji kita tahu apa yang kita nak lukis lah. So sebagai contoh di sini saya ambil contoh ni. So ni gambar pipe tadi gambar pipe tadi yang kita tengok daripada konten buku ni. Okay, yang daripada konten buku ni, pipe ni. Okay, so saya akan hasilkan animasi pipe tadi. Macam mana saya buat? Okay, kalau kita tengok, kalau peserta yang tak pernah menggunakan Keynote ataupun tak familiar dengan Keynote ataupun mungkin ada iPad tapi selama ni mungkin guna sekadar tengok video, bagi anak main game kan. Jadi ini masanya anda boleh explore aplikasi Keynote because once you start, you cannot stop. Okay, dia macam makan apa orang kata Pringles . Okay, so kalau kita tengok atas ni menu-menu di atas ni, ni yang saya dah, dia banyak menggunakan simbol je, jadi tak banyak teks, tak bersabut kat atas tu. Jadi macam contoh kat atas ni, yang atas kanan ni saya tunjukkan ni, yang nampak button play tu adalah untuk play kita punya slide ni lah. Sebab Keynote ni dia macam PowerPoint juga, bila kita dah buat benda-benda kat atas slide ni, kita boleh play and boleh view tengok. Okay, macam tu dia full screen. Okay, second menu here is the brush. Brush ni fungsi dia adalah apabila kita memilih sesuatu objek dalam slide kita boleh buat editing lah. Macam contohnya sekarang apa yang saya select ni adalah gambar ni. Sorry. Dan saya select gambar ni bila kita nampak biru-biru, titik-titik biru ni, maknanya kita select this item lah. Okay, bila saya tekan button brush ni, dia akan keluar editing details untuk this particular item yang saya select ni. Okay, kalau macam contohnya saya tak select apa-apa, bila saya tekan brush ni, dia punya menu pun jadi lain. Menu dia pun menu yang spesifik untuk slide saja. So kalau macam sini contohnya background, kalau saya tukar background color ni, dia akan tukar background color slide lah. Ya, contohnya. Okay, saya stick to putih dulu. Okay, so now untuk memulakan, menu kita seterusnya, menu plus. Plus ni adalah untuk add something to the slide. So kalau kita tengok kat sini, bila saya tekan plus, saya boleh add table, saya boleh add chart, saya boleh add yang dia ada Keynote dia ada bank of shapes lah. And kita juga boleh add on kita punya own shapes bila as we work along, nanti kita boleh create kita punya own shape dan boleh add masuk dalam library ni. Right? Then also over here untuk add video ataupun audio selain daripada GarageBand, Keynote pun kita boleh add audio juga directly dalam Keynote. Okay, macam saya punya video tadi tu saya add menggunakan web video ni. So dia run daripada YouTube tadi dia tak run direct daripada saya punya Keynote. Okay, so next button kita ada collaboration, which is a very useful tool bila kita nak work on one document ataupun one slide tapi nak work in a group ataupun more than one person. So kalau contoh macam saya sebagai instructional designer, saya bukan content expert. So mungkin saya akan work together dengan cikgu, katakan contoh yang subjek ni science kan. So saya work together dengan cikgu science and kami boleh work together on the same slides. So dia pun cikgu tu pun boleh edit dekat slide yang sama, saya pun edit slide yang sama, so tak perlu ada banyak-banyak version. Okay, so itu untuk collaboration. Dan yang last kali ni, second last ni adalah button untuk setting-setting yang lain lah, dan boleh nak export. Kalau nak export pun ada banyak format yang boleh export lah, PDF, PowerPoint, ke movie, animated GIF dan seterusnya. Okay, yang last kali ni adalah button untuk kalau kita press kat situ nampak dia tukar kepada mode tak boleh buat apa-apa lah, mode view sahaja. So this one boleh mengelakkan daripada kita accidentally terdelete ke apa ke kan. So bila kita nak edit balik, just tekan balik button edit kat atas tu, atas kanan tadi tu Okay, so sekarang saya nak buat animasi. Saya nak tunjukkan macam mana saya buat animasi pilih tadi tu.
So firstly saya nak menggunakan gambar ni, saya nak buat tracing sebab saya tak pandai nak lukis pilih ni sendiri. So what I do is saya pilih brush, saya lower down the opacity sebab bila kita lower down opacity dia jadi transparent sikit kan. So bila dia transparent, senang sikit lah bila kita melukis tu. So kalau dia Apple Pencil, just go atas button atas ni, nampak ada drawing kat bawah ni. Okay, so just press kat situ then you will go into drawing mode. Okay, kalau ada Apple Pencil, you can just simply tap the Apple Pencil on the screen and you are in the drawing mode. So macam mana nak tahu kita dalam drawing mode? Bila kita nampak tool ni kita nampak tool ni maknanya kita berada dalam drawing mode lah, so we can draw. So what I'll do now, okay, dalam drawing tools ni kita ada yang pen huruf A tu. Pen huruf A ni it's actually pen macam bila kita tulis teks, dia akan automatically convert to text lah. So let's say I write text. Right? Okay, so pen ni dia convert, kalau kita pilih tool ni, dia automatically convert teks tu kepada teks lah. Right, okay, so saya tak nak guna yang tu. Okay, next tool kita ada pen ataupun marker. Pen ataupun marker saya panggil sebab and then bila kita press lagi sekali pada tool tu, kita akan nampak dia punya mata dia, ketebalan mata pen tu. Okay, kalau macam yang nipis ni nampak macam ala-ala pensel punya mata kan, ataupun pen mata halus. Kalau makin tebal boleh nampak macam style marker punya effect lah. Right, the next one is pencil effect. Kalau kita tulis, let's say saya tulis ya. Saya boleh nampak tak dia punya rupa tu macam tulisan pensel kan? Macam garisan dia menggunakan pensel. Okay, so kalau kita, ini pun sama juga boleh pilih ketebalan. Kalau crayon pula, sama juga saya tukar color pula. Dia nampak efek macam menggunakan crayon. Right? Okay, dan next one kita ada tool paint. Paint ni biasanya kita gunakan untuk mengisi ruang, memenuhi ruang tu dengan warna yang kita pilih lah. Ataupun boleh juga buat melukis menggunakan paint ni. Bila melukis menggunakan paint ni dia macam dia terus draw tanpa ada outline luar tu lah. Okay, so let me just undo dulu semua. Right. Okay, back to our menu here ataupun tools kat sini. Tool yang sini kita ada pemadam. Pemadam ni standard lah. Apa yang kita dah lukis kita boleh padam. Dan kita ada lasso tool. Lasso tool ni untuk select certain drawing kita. Certain area of our drawing kita boleh select menggunakan lasso tool dan ada a few things yang kita boleh buat lah bila kita select tu. Kita boleh separatekan drawing tu, which I will demo to you in a short while. Okay, and kanan sekali ni adalah warna lah. Macam contohnya bila saya pilih pen ni, saya boleh pilih warna yang berbeza lah. So kalau warna yang kita nak tu tak ada situ, just tekan warna macam yang colourful tu dan dia akan keluar palette. So kita pilih colour daripada colour palette tu. So for now, to start off, saya pilih hitam untuk pen ni dan ketebalan dia saya tak suka tebal sangat, saya suka sederhana. So ini terpulang pada orang kata preference masing-masing lah. So what I'll do is, I'll just trace. Kita trace je, follow je. So kalau orang yang tak pandai melukis pun tak ada masalah. Just ikut je lukisan yang as long as you have the picture, then you can just trace. So bila kita trace, satu bagusnya, kita boleh ubah gambar tu. Macam contohnya pipe ni saya nak contoh panjang sikit kan. Okay, so saya buat alis sikit. So tak semestinya kita follow bulat-bulat kalau kita nak bagi nampak berbeza sikit kan. So bila kita tracing ni, membuatkan kita orang kata hasilkan satu drawing yang baru ataupun satu lukisan yang baru, di mana ianya tak ada sangkut paut pun dengan copyright issue lah. So tak perlu risau copyright issue. Kalau kita gunakan gambar tadi, gambar pipe ni, kalau saya gunakan gambar pipe ni dan edit lepas tu tambah animation semua pun boleh juga sebenarnya, tapi benda tu bukan hak kita. So Apple tak menggalakkan kita untuk orang kata menggunakan benda yang bukan hak kita. That's why Apple punya orang kata team tu everyone can create ya, sebab dia menggalakkan kita create our own things lah, macam drawings, music kan. Okay, so now kalau kita tengok saya dah copy. So gambar belakang ni saya boleh buang dah. Okay, so saya dah ada pipe ni kat sini. Okay, so what I do now is saya nak colourkan dalam dia. Okay, di sini fungsi
pen ni, pen. Pen ni ada berguna untuk mengisi colour. Okay, so saya nak pilih, katakan ini saya buat brown. Okay, so saya tekan je. Bila saya pilih pen ni, saya pilih pen ni and then saya tekan, pilih colour and then saya tekan kat dalam ruangan. Janji ruangan tu tertutup lah, maknanya tak ada ruangan terbuka. So semua kalau kita tengok kat sini, dia punya line ni semua, outline ni semua tutup kan. Jadi bila kita tekan okay, contohnya pilih saya warna macam ni lah. Right. So tadi kalau kita tengok animasi kita ada, saya playkan balik animasi ni. Okay, kita tengok dia punya kepala paip tu berpusing dan kemudian ada titisan air ya. Right. So kat sini macam mana kita nak buat kepala paip tu berpusing dan keluar titisan air. Okay, kepala paip berpusing ni kalau kita tengok lukisan kita, bila kita dah habis drawing, nampak sekarang ni saya masih dalam drawing mode ya sebab ada tool kat bawah ni. Okay, so tadi kita dah habis melukis. Kalau kita tengok di sini saya masih dalam mode melukis lah sebab ada nampak tools kat bawah tu. So what I do is bila dah habis melukis, saya nak keluar balik ke luar, saya tekan done button kat atas kiri sekali ni ya. Atas sekali kiri ada done button tu. Saya tekan done, so dia masuk balik dalam slide saya lah. Tadi tu dia masuk dalam mode melukis. Okay, so now I'm in editing slide lah. So kalau kita tengok kat sini, drawing saya tadi ni dia jadi satu item. Tapi apa yang saya nak animate bahagian atas ni je, bahagian kepala paip ni je kan. So what I can do is, pergi balik ke drawing mode tadi. Okay, di sini bergunanya lasso tool ni lah. So lasso tool ni bila saya select, saya boleh highlight area yang saya nak pisahkan, which is the kepala paip ni lah. Okay, so saya pilih separate ni. Sorry. Saya pilih separate ya. Yang kanan sekali ni, menu kanan sekali ni. So dia akan keluar, automatic keluar ke screen kita tadi dan kita nampak sekarang dah jadi item yang dah separate daripada pilih ni lah. So ada dua item sekarang ni. So kalau kita drag kepala paip ni, kita boleh pisahkan dia. Right? So lepas ni bila kita dah separate ni barulah boleh kita start buat animation. So macam mana saya nak animatekan kepala paip ni tadi? So what I do is tekan dekat tab. Saya tap sekali dekat kepala paip tu, dia akan keluar menu ni ya. So kalau kat menu ni kita tengok dia ada cut, copy, delete, edit drawing, comment, link, animate and share. So menu yang saya nak pilih adalah menu animate. Ya. Okay, dia akan masuk ke animation mode pula. Tadi drawing mode. Kalau drawing mode dia keluar tools melukis tu kan. So sekarang ni animation mode dia akan keluar, kalau kita tengok animation mode ni dia atas tu ada screen biru, ada orang kata bar biru tu, and then kat bawah kita tengok menu pun dah berbeza. Menu dia ada add built-in, add action dan add build-out. So kita ada tiga menu dekat sini ya. Add built-in, add action and add build-out. What does it mean? Add built-in ni maksud dia kalau bila kita playkan slide tu, benda ataupun item yang bila kita setkan add built-in ni, dia mula-mula tu dia tak ada dalam slide tu. Macam contohnya kalau kepala paip ni saya tak nak tunjuk lagi, saya boleh pilih add built-in. Tapi in this case kepala paip takkanlah paip tak ada kepala dia kan. Dia mesti come together. So saya tak akan pilih lah add built-in ni. Okay, then saya add action ni adalah untuk tambahkan action lah. Maksudnya item yang dah sedia ada dalam screen tu kita tambahkan animasi dia. So kita guna add action. Add build-out ni adalah untuk menghilangkan item tu. Maknanya bila kita dah play animation semua, lepas tu nanti item tu hilang. Right? Okay, so untuk pipe ni saya tak nak add built-in, tak nak add build-out sebab saya nak dia memang sedia ada di dalam screen. So cuma saya gunakan add action. Okay, kalau kita tengok kat sini ada macam-macam animasi ya. Boleh test, bila kita tekan sekali dia akan tunjuk animasi tu dekat gambar tu. Okay, so boleh tengok macam ni rupa pop. Okay, macam mana rupa jiggle. Jiggle macam tu, dia goyang-goyang sikit. Right, and then flip. Okay, so this is the one yang kita nak lah. Flip ya. So bila kita dah puas hati saya nak yang ni. Okay, jangan risau orang 432 dia punya pusingan tu laju kan. Jangan risau, kita boleh edit yang tu. Okay, so once saya dah pilih flip, saya tekan cross button ni tutup. So nampak dia dah add action tadi tu dah tukar jadi flip ya. So saya tekan sekali dekat flip action ni.
So kat sini saya boleh edit. Saya boleh edit kelajuan dia, saya boleh edit berapa lama saya nak animation tu berlangsung. Macam ni contohnya animasi ni berlangsung selama 1 saat. Okay, let's say saya nak biarkan kekalkan 1 saat. Pergerakan flip tu saya nak tukar mungkin dari kanan from right to left lah. Okay, kalau kita buka pipe pun kita from right to left kan. Right, and then flips. Yang tadi tu banyak sangat flip dia kan, saya nak flip sekali je. And then start on tap ni maksudnya bila kita nak play kat animasi tu, kita tap pada screen baru animasi tu bermain. So kita boleh tekan play button ni untuk tengok macam mana rupa animasi kita. Okay, so boleh nampak kan? Right, so dah puas hati, tekan done. Tekan done, so kita akan keluar daripada mode animasi. So back to our slide. Okay, so apa satu lagi item yang kita ada dalam animasi tadi, titisan air ya. So titisan air. Saya boleh lukis titisan air sebab rasa tak susah pun nak buat titisan air kan, water drop macam tu kan. Tapi dalam Keynote, kita juga ada macam kalau anda perasan tadi saya sebut last ni ya, saya sebut shapes. Okay, dalam Keynote kita dah ada a pool of shapes dalam library, shapes library ya. So dalam ni pun dah ada water drop ataupun kalau kita tak pasti boleh try search water drop. Okay, so ada water drop. Daripada saya lukis sengit-bengit tu, baik saya guna shapes je kan, dah cantik. Right. So saya gunakan water drop yang sedia ada dalam shapes Keynote. Okay, by default dia warna dia hitam macam ni kan, tapi jangan risau, kita boleh tukar. So apa saya buat, select water drop ni, macam tadi saya cakap bila kita nak edit, kita tekan button brush. Tekan button brush ya. And then kat sini kita tengok ada tab style, text, arrange. Okay, kita pilih kat tab style ni. Warna kat atas ni, fill ni. So saya nak air berwarna biru. So saya pilih biru ni teruslah. Ataupun kalau saya tak nak pilih biru ni, saya boleh pilih yang dari sini. And ada selection of colour macam tadi jugalah. Right, okay. So contohnya saya nak pilih blue ni, colour biru ni. Alright. And then saya nak dia nampak macam lukisan juga sebab sekarang ni nampak macam dia smooth kan dan tak ada outline. So what I can do is I can just pilih brush, klik border. Ya, bila border ni saya boleh adjust dia punya border luar tu nampak macam seolah-olah sama macam drawing saya tadi. So nampak macam kita draw benda tu. Right? So kita kecilkan ataupun adjust size dia ikut kesesuaian. So saya nak dia keluar daripada pipe ni kan. Alright. So kalau kita tengok di sini, saya gerakkan sikit. Saya gerakkan sikit semua ke atas lah. Right. Okay, kalau kita tengok di sini, titisan air ni pun ada animasi dia kan. So animasi dia, macam mana kita nak animate titisan air ni sama macam tadi. Tap pada, dia akan keluar menu. Okay, kita press animate. Masuk balik ke animation mode tadi lah. Okay, di sini bergunanya add built-in ni sebab awal-awal ni saya tak nak water drop ni ada sebab saya nak water drop ni keluar lepas kepala pipe tu dah pusing. So what I do is tap add built-in. Dalam add built-in ni kita ada macam-macam animasi dalam ni. Macam-macam animation. Kalau yang you can play around, boleh tengok macam mana effect dia. Ya, macam tu rupa dia. Yang ni shimmer. Shimmer dia bersinar-sinar situ. Flame. Kalau orang nak buat animasi api, dah ada kat sini animasi. Ada fireworks. Okay, bergantung pada kesesuaian animasi yang kita perlukan. So untuk this particular animation, saya akan pilih wipe sebab saya nak dia keluar. Tapi wipe ni dia daripada kiri ke kanan kan. So saya nak dia atas ke bawah sebab macam dia orang kata terkeluar daripada pipe tu kan. So tak apa, just press cross dan dia masuk sini. So kita edit dekat sini. Tekan dekat wipe ni, duration. And then daripada arah mana sebab kita nak water drop tu dari atas ke bawah kan. So we select and then we change the duration, change the direction lah. Okay, from top to bottom. And then delivery all at once. Yang ni kalau text lah. Delivery ni all at once by paragraph by. So tak ada effect lah untuk gambar kita yang ni. And start on tab. Saya just tekan play nanti dia tunjukkan. Okay, nampak macam tu . So kita ni baru keluar titisan air tu tapi kita nak dia mengalir pula, dia menitik ke bawah kan.
So what we do is we go to add action. Dalam add action ni kita ada macam-macam kan. Effect yang saya nak tu adalah create path. Saya nak dia bergerak turun ke bawah, nampak macam dia menitik. So bila kita tekan kat create path tu, kita akan nampak ada titik warna merah tu. So what I'll do is saya drag titik merah tu ke arah mana saya nak animasi ni ataupun objek tu berjalan lah ataupun pergi ke arah situ. So nampak tak sampel dia? Kalau puas hati, kalau tak puas hati boleh tekan clear dan buat lagi sekali. Okay, kalau puas hati dia tekan done. Okay, so dia ada motion path dekat add built-in tadi tu. Bukan add built-in, add action. So motion path, so duration kita boleh edit. Kalau nak slow air tu menitik, boleh panjangkan lagi duration, ataupun kalau nak laju sikit saya pendekkan lagi 0.7, 0.5 bergantung lah. Alright, dan acceleration saya nak titisan dia tu sama je daripada atas ke bawah, tak nak macam kalau yang ni is in is out ni dia ada nanti dia ada slow, memula dia slow lepas tu dia laju. So yang ni boleh play around lah. But for now I want it to be none lah, saya nak titisan dia sama je. Okay, so kalau tak puas hati dengan path yang kita pilih tadi, boleh tekan button redraw path, ataupun kalau tak nak, tak jadi animasi ni, kita tekan button delete lah. So now saya terima animasi ni. Kita cuba bila tekan button play kat atas ni, dia akan tunjukkan animasi kita. So let's see. Okay, nampak tak? Tapi sekarang ni kalau kita tengok, nampak tak cantik kan dia pusing macam berpusing di atas kan? Dia macam terkeluar sikit daripada pipe tu kan. Dan air ni pula dekat atas pipe kan. Dia sepatutnya dalam pipe tu kan. So what we'll do is, so for now I'll accept this animation. Saya tekan done. So dia berbalik kepada slide kita. Okay. So tadi yang part yang kita animate adalah kepala pipe dan juga titisan air. So kepala pipe ni, saya tak nak dia bila animate tu dia macam nampak terkeluar daripada pipe tu kan. So what I do is, saya tekan brush. Pergi ke arrange, ya, kita ada dua ni kan, drawing dan arrange. So arrange ni saya bawa dia ke belakang. Arrange ni ada maksud dia layer of kita punya items dekat dalam slide ni lah. So kita ada 3 item kat sini kan, sebab itu kita nampak ada tiga ruang sini sebab ada 3 item. So ada 3 layer kat sini. So saya nak kepala pipe ni duduk di layer yang paling belakang sekali. Okay, dan sama juga dengan titisan air ni, saya nak dia duduk dekat layer kat sini ke, janji je terkeluar. So nampak macam tu right. So mari kita test tengok. Dia pusing pipe. Okay, so untuk animasi ni, sekarang ni apa yang saya buat bila saya nak tengok dia bermain, saya kena tap setiap kali sebab setting tadi on tap. So kita balik kepada setting animasi, animate. Okay, kat mana saya nak adjust? Saya boleh adjust dekat bawah ni, ya macam ni, dekat sini ni, ataupun saya boleh adjust dekat sini. Kat sini kita boleh tengok build order yang atas kanan ni, ya, yang nampak macam bullet points ni kan. So ni actually the build order. Build order ni susunan turutan animasi dalam slide kita ni. So dalam slide kita ni kita ada 3 animasi, ya. Satu flip drawing, flip the kepala pipe, satu lagi to drop, and then motion path yang air menitik tu. So dekat sini saya nak buat, okay, the first one on tap sebab saya nak bila saya tap baru play animation dia. Yang kedua pun sekarang masih on tap. Jadi kalau saya tak tap, selagi saya tak tap lagi tu animasi dia tak keluar lah. So dia dah habis pusing kepala pipe tu, dia senyap macam tu. So what I do is I put set it as after build 1, maknanya bila kepala pipe tu dah pusing baru animasi titisan air ni keluar, dan dia keluar secara automatik lah, saya tak perlu tap. Okay, kalau saya tekan dengan with build 1, dia akan keluar together dengan pusingan pipe tu. Kita tak nak macam tu kan, kita nak pipe tu berpusing dulu, kemudian baru air keluar. So after build 1. And then water drop ni pun sama juga after build 2. Maknanya bila air tu dah keluar, lepas tu baru dia menitis. Okay, let's see macam mana rupa dia sekarang. So saya tekan tap sekali je, and then dia automatic keluar sendiri. Okay. Alright. Cantik kan? Senang je buat animasi dia. Okay, so tadi kita ada efek kalau kita tengok. Contoh saya tadi tu dia ada efek 3 kali air dia menitik kan. Sebab kita nak tunjukkan konsep titisan air tu dalam senggatan atau selang masa yang sama kan. Okay, so what I do is I simply
select yang tu tadi, titisan air tu, copy and paste. Saya copy and paste, maknanya bila saya copy titisan air ni, dia copy sekali dengan animasi yang kita dah masukkan tadi, animation tadi tu. So just letak balik dekat sini and then bawa ke belakang and paste lagi sekali. So kalau nak buat 5 titisan, you just copy and paste 5 times lah. So saya buat 3 titisan je kan. Okay, mari kita tengok. Nampak? Tapi kalau kita tak bawa bawah tu mungkin kena, orang kata path tu kena bawa, turun bawah sikit lah bagi hilang daripada screen kan. Sebab dia nampak sikit titisan kat bawah ni. Ya, okay. So semudah itu, dalam masa berapa minit je saya tunjuk ni. Animasi titisan air pipe kan. Mudah kan? Ada cikgu-cikgu yang belum pernah cuba Keynote, rasa-rasa boleh buat tak? Saya pasti ramai yang dah tahu buat animasi ni sebab kebanyakan cikgu-cikgu yang daripada Apple Teacher Community dah banyak mengikuti sesi kita kan yang lepas-lepas dan dah advance pun. Okay, so next animation, let's see. Next animation, animasi ayunan bandul. Okay, how do I do this? Senang betul Cikgu Khairul. Cikgu kan saya tak pasti. Saya assume cikgu lah. Kan senang je. Sekejap je. Kalau tengok saya punya contoh yang tadi tu, yang lompatan tu dan juga dengan biologi phagocytosis tu, kedua-dua animasi tu, setiap satu tu saya buat dalam masa 1 hari je. Sekejap je, tak sampai 1 hari lah actually. Dalam beberapa jam je dah siap. Satu konsep dah siap menerangkan satu konsep. Okay, so bila kita dah biasa dah tahu gunakan memang mudah sangat. Okay, so let's go to the next one, ayunan bandul. Okay, untuk ayunan bandul ni, saya tak nak lukis. Sebab kalau saya lukis pun nanti mesti line tu kan, orang kata kerekot-kerekot. Sebab bila kita buat tu macam geletar apa kan, dia kena perlukan pembaris pula semua kan. Okay, so what I'll do is, I'll use shapes yang dah sedia ada dalam Keynote. So macam tadi saya cakap tambah, ya, pergi dekat button tambah. So kita pergi ke basic balik, saya tekan cancel. Saya nak pergi ke basic. Okay, untuk belah atas tu saya nak gunakan square ni je. Saya drag dan kecilkan sikit sini. Right. Saya boleh tukar colour. Tekanlah saya nak tukar colour hijau. Right, and then untuk ayunan bandul, saya gunakan shapes juga. Untuk animasi yang ni, saya gunakan shapes saja. Saya tak ada lukis pun. So, and then ambil bulat. Alright, so dah jadi ni. So sekarang ni shapes ni tak ada dalam Keynote ya. So bila ada dua shapes ni, saya nak combine jadi shape baru. What I do is saya press dekat satu shape dan press satu shape lagi. So dia select dua-dua shape ni. Saya pergi dekat button plus, button brush. Pergi dekat lambat sikit keluar dekat. Okay. Suara pun putus-putus. Bawah sekali tu kita ada combine shapes. So saya akan pilih the first one tu, which is dia combine kedua-dua shape yang saya dah select tu. So now we have a new shape. Nampak tak? Dia daripada shape, ada dua shape tadi, sekarang dah jadi satu shape. And I can save this shape. Kalau saya nak masukkan dalam library saya, add to shapes. Yang atas ni ya. So bila dia akan masuk automatic dekat library saya. So kalau kita tengok my shapes ni, ini semua shape-shape yang saya dah create sendirilah sebab tak ada dalam Keynote macam pelita, shape pensel, masjid, karipap ya, dan roda tu kat dalam Keynote ada roda lain. Ada roda lain kan. So roda yang saya nak tu tak ada, so saya create sendiri. Okay, so now shape yang ni saya dah masukkan. So kalau kita tengok kat sini ada, saya dah buat shape bandul berayun kan. Okay. So untuk bandul ni katakan dia kat sini kan, kita nak dia berayun kan. So dia start daripada angle macam tu do is saya rotate ni, saya letak dua jari. Kita kalau susah kita besarkan, zoom in zoom out ni, dua jari pinch in and pinch out. Okay, so saya sekarang pinch out untuk besarkan. Okay, so saya letakkan satu jari. Sorry. Yes. Habis kita putus tadi. Ada permintaan kata minta ulang balik sikit tadi terputus. Yang part mana ya? Siapa yang minta ulang? Boleh tanya part mana?
Yang gabung shape. Gabung shape. Alright. Ah. Gabung shape. Okay, Okay. let's go back. Saya undo je lah balik dulu. Okay. So sekarang kita tengok kita ada dua shape ya. Saya ada shape bulat dan shape panjang ni, saya nak jadikan bandul tu kan. So what I do is saya tindihkan dua shape ni. Okay, saya tindihkan dua shape ni dan saya select kedua-dua sekali. Macam mana nak select dia? Saya tekan satu shape ni dan jangan lift up your finger. Tekan satu shape lagi dengan another finger. So dia akan highlight dua-dua shape tu, nampak tak? Okay. And then kita pergi kepada brush. Okay, dekat bawah sekali tu, kalau dekat tab arrange, kita ada style, text and arrange, right? So tab arrange tu bawah sekali tu ada combine shapes. So yang ni cikgu boleh explore nanti ya. Combine shapes ni apa dia buat. So for now, untuk contoh kita pada hari ini, saya nak combine supaya benda kedua-dua item ni menjadi satu item. Okay. Dan tak ada dia bergabung teruslah So I choose the most left combine shape tu, yang kiri sekali tu. Okay, tekan yang tu, so dia automatic akan combine kedua-dua shape tadi menjadi satu shape baru. Right? Okay. Ni saya nak bedul ni, saya ingat kan. So what I do is, boleh ya cikgu semua? Saya besarkan sikit ni, senang. Saya gerakkan. Saya gerakkan supaya dia berpusing lah. Saya nak different angle. Okay, tak? Right? Okay, so now kita nak animate. Okay, thanks. Kita animate banyak. Putus-putus sikit Asma tadi. Putus ya? Ulang yang sebelum ni Okay, sikit. so untuk rotate, saya letak satu jari. Saya letak dua jari ya. Saya letak dua jari, satu jari stay dekat atas objek tersebut. Satu jari lagi tu kita gerakkan supaya letak macam tu ya. Okay, done. So sorry, belum lagi. Kita masuk ke mode animate ya. Masuk ke animate. Kita masuk ke mode animate dan pilih add action ya. Sebab bandul tu memang ada. Okay, then kita akan pilih animation rotation. Rotate Okay, because kita nak dia rotate macam tu, berayun ya. Okay, rotation ni kita nak dia rotate di sini rather than dia rotate di tengah ni. Okay. So what we do is, saya tekan done dulu. Saya copy, tekan sekali, dia keluar menu tu, tekan copy. And then saya tekan paste dalam slide ni. So dia akan copy lah. So what I do is, tekan brush dan saya flip kan. What I want to do is actually nak jadikan dia punya pusat rotation adalah atas ni ya. Pusat rotation dekat sini. So I have to combine dua item yang sama panjang supaya bila saya gunakan rotate tu, dia rotate dekat sini. Okay, tapi kita tak nak balik bahagian atas ni kan. So what I do is, pergi dekat brush, dekat style, I'll just lower down opacity sampai dia transparent terus. Okay. And then bila dah transparent tu, saya tekan button yang transparent tadi dan juga dengan bandul yang kita nak guna ni. And we group it. Ada menu group kanan sekali tu. Right? Okay, so sekarang bila kita dah ada item tu macam tu dan kita bawa ke sini. So let's see animation kita jadi tak kalau kita animate, add action and rotate. Nampak tak? So animation dia rotate dekat situ, dekat atas tu. Tadi dia rotate kat sini kan. So sekarang dia dah rotate atas ni because benda ni actually panjang kan. So dia rotate tengah dia. Right? So benda-benda macam ni yang kadang-kadang memerlukan sedikit kreativiti lah bila kita buat. Okay, so rotation. Saya nak dia rotate angle lebih kurang dalam
katakan dalam 85 darjah macam tu, ya. Maknanya dia rotate daripada kiri tu ke kanan. Alright, and then sekarang ni rotate clockwise. Okay, saya tekan okay. So dia play, tengok macam mana dia rotate. Okay, dari kiri ke kanan. Right, tapi kita nak dia kiri ke kanan, lepas tu kanan ke kiri balik kan. So what I'll do is, dekat bawah ni, nampak ni ada button plus kan. So kita add another action, which is also rotate. Ya, rotate satu lagi, and then tutup. Dia akan ada dua kat sini, dua action kat sini. Right? Okay, rotation yang kedua ni, what I do is I'll just change to clockwise. Okay, tadi anti clockwise, lepas tu sekarang dia clockwise kan. So, and angle jangan lupa, angle tadi berapa? Tengok balik angle kita tadi, 85 degree. So, kena buat sama lah, nak bagi rotation dia tu sama kan. 85 degree, right. So, let's see macam mana rupa dia. Ayun ke kanan, and then dia ayun ke kiri. Right, nampak tak? Okay, so once we are satisfied, okay, nampak dalam ni, kalau tengok balik dekat build order ni, okay, I want it to play on tab the first one, the second one, and dia play after build one lah. Ya, maknanya bila dia dah ayun ke kanan, lepas tu dia automatic ayun ke kiri. Alright. So, once dah okay, saya tekan done. Okay. And back to kita punya screen ni. Tapi kita tengok sekarang ni, yang atas, palang atas ni kita tak naklah duduk di belakang bandul ni kan. So what we do is tekan item tu, tekan brush, arrange, bawa dia ke depan. Okay. So nampak macam bandul tu duduk di belakang dia. Okay, so macam mana efek, macam mana saya buat benda ni bergerak, contoh yang tadi ni, benda ni bergerak non-stop. Oh, Cikgu Azhar dapat solution untuk meter gauge je. Okay. So kita buat ayunan bandul ni tadi macam tadi tu sebab animasi tu kalau kita tengok sekali je kan, dia ayun ke kanan sekali dan dia ayun ke kiri sekali. So what I do is, okay, saya buang yang ni dulu saya tak nak pakai dah ni, nanti tadi saya nak gunakan sebagai contoh je. So I'll bring this ke tengah. Right. And then saya, bila kita nak buat animasi yang berulang, looping, non-stop, kita akan gunakan animated GIF. Okay, macam mana nak buat animated GIF? So slide yang ni, this particular slide macam slide saya ni 21, saya akan tekan pergi dekat 3 button kat atas ni, yang 3 titik ni. Button yang 3 titik tu, ada menu export ya. Export, animated GIF. Nampak kita ada animated GIF kat atas ni. Right, so export to animated GIF. Make sure you select the correct slide. So slide yang saya nak betul lah 21 saja. So okay. And then for now saya retainkan the setting yang ada ni. Saya export. Okay. Boleh nampak tak? Sekarang ni dia bergerak non-stop. Sebab animated GIF kan dia macam tu. Animated GIF adalah animation yang bergerak secara looping lah, dia stop kan. Okay, kan dah puas hati, share and save image. Okay, so nampak dah masuk dalam foto album kita. So bila kita nak gunakan balik, macam mana kita nak gunakan balik? Contohnya, saya masukkan new blank screen, blank slide. Saya tekan button plus sebab saya nak add something to the slide. So tekan button plus. Pergi dekat yang kanan sekali tu, foto or video. Right. And then daripada foto album kita ni, tadi kita nampak animated GIF kita tadi tu. So di sini. Right. And then bila kita tekan play, dia akan play non-stop. Right. Dah kan berapa minit juga tu? Dalam masa berapa minit je kita buat. Okay. So setting kat sini juga. Bila ni kita ada option juga untuk nak biar dia keep on playing ataupun nak play sekali saja. Macam mana kita nak setkan? Pergi select animated GIF kita ni. Select tekan brush. Okay. Pilih yang tengah tu, movie tu. Right? Movie. So kita ada kat sini. Repeat none. Kalau repeat none ni maknanya dia play sekali je. Macam tadilah kalau baik, dan kalau tak nak repeat dan might as well guna animasi tadi je kan. So yang ni loop ataupun back and forth. Maknanya kalau animasi atau dia patah balik, dia reverse animasi tu. So to loop back and forth, but
now kita return loop lah sebab loop back and forth I think sama je lah sebab yang ni animation dia memang looping back and forth sama lah. Right, so kita dah habis 2 animasi tu. The next one is bola melantun. Okay, macam mana kita dapatkan efek animasi bola melantun? Okay, ini pun menggunakan animated GIF. Kalau kita tengok setting dia, sebab saya setkan none, so dia tak looping. Kalau saya setkan looping, so bila kita play, dia akan keep on playing lah. Right? Okay, macam mana kita nak buat bola ni melantun? Okay, so now, yang ni satu cara lagi untuk buat animated GIF ya. Dan tadi tu GIF kita menggunakan animasi yang dalam Keynote. So yang ni kita nak gunakan macam pergerakan, nak tunjukkan pergerakan. Macam contoh orang berlari, macam contoh saya punya contoh budak melompat tadi tu. Yang budak melompat tu saya gunakan animated GIF. Okay, how do I do it? Mari kita tengok contoh yang ni. So for now, for this particular animation saya nak gunakan shapes ya. Saya gunakan shapes sebab dia bulat je. Kalau nak guna bola pun boleh. Katakanlah guna bola. Oh, sorry, bahasa Melayu pula. Ball, okay. Let's say ada ball. Okay, so saya tukar colour dia. Bagi nampak menarik sikit lah. Right, and then border. Okay, border dia. So ni bola kita. Okay, nampak belakang ni kacau sikit kan sebab dia terang sangat. Okay, yang ni kita bagi dia jadi transparent sikit. So cukup untuk kita nampakkan dia punya pergerakan je. Right, so I do is make sure kita dah puas hati dengan gambar yang kita nak follow tu. Right, and then place the first item kat sini. What I do is I'll just duplicate, tekan dekat slide number 23 ni. And then ada button, ada menu keluar. Saya tekan button menu duplicate. Duplicate, so dia akan duplicate slide tadi. So slide yang kedua ni saya akan ubah sikit. And then duplicate lagi. Oh, nak dekat 10.5 dah ya, no? Sikit je lagi ni. Okay, duplicate lagi. Okay, I'll just quickly show how to do it. Duplicate lagi. Okay, bila kita duplicate the next slide tu kita alihkan kedudukan dia. Okay, duplicate lagi. Okay, next slide ni saya alihkan kedudukan bola ni. Right, and then duplicate lagi. Alih kedudukan bola, duplicate lagi. So dia bergantung berapa banyak duplicate. Kalau saya nak buat ikut gambar tu sikit je kan, maknanya dia akan nampak daripada bawah, lepas tu bawah ni, lepas tu dia pergi atas, tu bawah, pergi atas, bawah. So kalau ikut yang ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 slides je lah. Tapi animation dia tak smooth sangat lah. So kalau kita nak smooth lagi banyak pergerakan tu, lagi smooth lah jadi. Okay, so yang ni saya tunjuk contoh sampai ke lantunan kedua je lah. Duplicate. Duplicate. Okay. Duplicate again. Right, and then next, last kali saya duplicate. Bola ni ke bawah sekali. Right. Okay, so kalau kita tengok bila kita tekan satu-satu slide ni nampak macam ada efek bola melantun ya. Nampak tak? Right. Okay, so now saya buang background belakang ni. Kita tak nak background belakang ni kan. Sebab kita nak bola ni je. So just delete from every slide. Tadi tu memang kita kena ada sebab kita nak gunakan dia sebagai guide kan. Pergerakan dia kat mana. So saya biar je. So now dah pakai, kita delete. Alright, delete. Delete. Okay. Ni kena makan masa sikit yang ni sebab dia menggunakan banyak slides ya. Okay. Dan apabila kita nak buat slide ni kata bola. Yes. Asma, sorry. Yes, 5 minit lagi. 5 minit lagi. Alright. Okay, I think we are about to finish the animation. Lepas tu ada sedikit contoh. Lepas tu we are done lah. Okay, so bear with me. Thank you for the reminder. Okay, welcome. Okay, so slide ni. So untuk animation yang ni, saya nak jadikan dia transparent. Jadi bila saya letakkan animasi ni dekat somewhere yang ada background, kita boleh nampak background dia. So kalau saya export sekarang ni, dia akan nampak background putih ni ya. Tu
tekan brush. Nampak tak ada background ni? Okay, tekan background. So saya pilih no fill. So semua bertukar jadi background hitam Okay, so next step is kita tengok slide saya ni 23 sampai 33. So what I do is export to animated GIF macam tadi. Export. Animated GIF. Okay. And then slide berapa tadi? 23 ke 33. Alright, and then make sure transparent background selected. Tekan export. Okay, so nampak tak? Dia background dia pun tak ada dah. Background hitam tu. So maknanya dia transparent lah. Ini kita nampak lantunan bola tu. Right, dah puas hati tekan share and save image. So it goes into your photo. Ni Right. So bila nak gunakan boleh import je lah balik masuk dalam slide. Contohnya saya masuk dalam slide ini. Plus foto or video bola melantun. Right, nampak tak background dia tak kacau. Okay, so ni satu cara lagi. Betul, memanglah kena memerlukan kesabaran tinggi. Tapi kan I tell you, if once you start buat kan nanti you get addicted. Selagi tak perhati kan nanti duk belik lah benda tu. Alright, so saya dah habis tunjukkan 3 jenis animasi tadi bagaimana mudahnya membuat animasi menggunakan aplikasi Keynote Bila digabungkan animasi-animasi ni dengan sound effect and maybe voice over, semua dia akan beri impact yang lebih lagi dalam penerangan konsep. So dan juga animasi bagaimana Asma breaking out lagi. Asma breaking up. Breaking out lagi. Hello? Yeah, sorry lah, I think my internet. Hello, sekejap. Okay. I think my internet ni slow sikit kot malam ni. Dalam PDPR kan, macam contoh yang saya tunjukkan setakat ni adalah yang dihasilkan macam dari perspektif guru kan. So macam mana sebenarnya kita boleh kaitkan PDPR ni juga dengan animasi ni semua dengan student macam mana kita boleh involve the students. So contohnya kalau kata students, sekarang ni kan kalau students saya rasa diorang lagi cepat tau. Kalau diorang belajar ni sila air bulan lagi laju diorang belajar daripada kita, macam-macam benda lagi diorang boleh buat. So once diorang dah explore dan tahu nak menggunakan skill ni, cikgu juga boleh assignment untuk student menggunakan animasi ni untuk orang kata homework lah, macam kira assignment kan. Selain daripada tulis kat kertas ataupun isi quiz kat online quiz semua. So boleh juga jadikan bahan untuk assignment murid Guru boleh menggunakan bahan-bahan yang berada di rumah untuk murid-murid gunakan sebagai assignment. Contohnya kat sini bagaimana sebuah microwave berfungsi. Ini barang-barang yang boleh didapati di dalam rumah masing-masing. Okay, contoh. Microwaves are produced inside the oven by an electron tube called a magnetron. The microwaves are reflected within the metal interior of the oven where they are absorbed by food. Microwaves cause water molecules in food to vibrate, producing heat that cooks the food. Right. Okay, itu satu contoh. Mari kita tengok satu contoh lagi. Contoh bagaimana pipe berfungsi pipe air berfungsi. Apabila kita memutar pemulas pili, skru dan sesendal akan naik ke atas dan membuka laluan untuk aliran air. Apabila pemulas pili ditutup, skru dan sesendal kembali turun dan menutup ruang laluan air dan air berhenti mengalir. It's a short animation, tapi cukup untuk menunjukkan murid tu faham apa yang berlaku, proses yang berlaku. Okay, satu lagi contoh melting ice. Dalam keadaan beku atau pepejal, pergerakan zarah-zarah di dalam cube ais adalah sangat perlahan dan berada di dalam kedudukan tetap. Mulai cair, zarah-zarah getar dengan lebih pantas
Right. atas dan bergerak menjauhi satu sama So lain. itu adalah antara tiga contoh macam mana guru boleh melibatkan murid. Murid boleh melakukan assignment atau membuat assignment menggunakan animasi, make full use of animations. Animasi ni bukan saja kira untuk kita sebagai pendidik ataupun guru, kita juga boleh bukakan orang kata peluang untuk anak murid juga menggunakan skill ni. So dalam pada dia nak beranimasi, dia kena tahu juga macam mana proses benda yang nak digambarkan tu kan. So in a way dia learn and also include the skills of doing animation. So I think that's all for tonight. Dah terlebih 4 minit. Kita buka pada sesi soal jawab. Okay. Kalau ada apa-apa soalan daripada Okay, ada juga yang bertanya, Puan Asma ada YouTube channel. Ada tapi malu nak share sebab nothing much in there, tapi boleh je kalau nak masuk how do I, sebab tak pernah nak share dengan orang pun kan. YouTube channel ya. Let me see. Boleh share dekat chat. Okay, sementara tu ada juga soalan dari Abdul Hadi. Dia tanya, yang pipe boleh buat macam tu juga. Yang ini yang mana ya, Cik Abdul Hadi? Yang macam mana ya? Dia actually animasi ni bergantung kepada apa keperluan animasi kita lah. Maknanya kalau ikut keynote ni, animasi dia ada macam-macam. Dan kadang-kadang dia tak straightforward macam apa animasi yang kita tengok tadi tu dekat bawah, menu bawah tu macam-macam jenis animasi kan. But sometimes you have to like mix and match and orang kata kena guna kreativiti sikit lah, macam play around dengan dia punya layer, play around dengan dia punya duration. So bergantung pada kita tu, yang tu. Ya, boleh extra. Once you start using it, dah tahu yang ni boleh buat macam ni, boleh buat macam ni. So nanti tahu macam mana nak combine animasi-animasi tu untuk menghasilkan animasi yang kita nak. I hope that answers the question, sebab tak pasti tadi pipe tu nak buat macam mana. Yeah, any other questions no? Yes. For my YouTube channel, I think it's Asmawati Ahmad cukup. Cuba search Asmawati Ahmad je. Nothing much dalam tu, tapi adalah some of my sessions yang sharing on drawing and some of my contents ada dalam tu, so boleh masuk tengok. Okay, satu lagi soalan. Nanti boleh share tak macam mana nak buat watak animasi bercakap dan bergerak macam contoh subjek sejarah tadi? Yang tu mungkin insyaAllah kita try tengok kalau ada sesi yang akan datang. Sebab kalau nak sharing dalam sesi kita ni memang tak sempat kan. So dia kena buat satu session so that we can do hands on. Yang tu nanti kalau ada. Yes. Nanti biasanya kita akan ada yang hands on punya. Hands on tu lebih detail lah. Yes. Okay, right. Soalan seterusnya, bola melantun tu tak boleh buat ikut cara macam water drop tadi ya? Path melantun tu. Boleh juga tapi boleh kena play around lah. Boleh je sebenarnya. Awal-awal tadi saya buat bola melantun, sebelum ni saya buat bola melantun tu guna path tu je. So tapi saya nak tunjukkan different style of the animated GIF tu kan. So saya guna animated GIF. So boleh cikgu explore, memang boleh. Dan if you explore further, kalau guna saya tunjuk contoh lah. If you explore further, kalau guna create path tu kan. Okay. Kalau guna create path tu, animate, saya tunjuk sekejap laju-laju. Okay, when we add create path, kalau if you notice, saya katakan saya buat macam ni. Alright, done. So if you notice dekat motion path ni, dia ada align to path ni, align to path off ni. So kalau saya tekan align to path off ni, dia nanti bola tu melantun dan pergerakan bola tu pun mengikut pergerakan tu. So tengok contoh dia. Sorry. Nampak tak? Bola tu berpusing mengikut pergerakan. So boleh je ikut mana-mana kesesuaian ni lah. Terpulang pada cikgu dan it's up to you to explore further. Sebab memang banyak kelebihan dia, banyak benda kita boleh buat sebenarnya. Nak cerita semua dalam satu malam ni memang tak cukup lah. So kena bila kita explore, jumpa benda baru semua kan, tahu macam mana nak buat. Dan nanti mesti cantik animation cikgu-cikgu punya. Right. Hope that answers the question. Any other questions? No more questions. That was the last one. Okay. Alright. So okay.
So I stop sharing. Thank you Puan Asma untuk borang kehadiran. Okay. So ini adalah pautan kehadiran guru KPM. This one is untuk reka bentuk semula pengajaran delima dengan animasi digital di iPad, iaitu yang malam ni punya. So boleh scan. Okay. Saya bagi dalam 10 saat. Saya juga dah bagi link di dalam chat, Zoom chat. Okay. So seterusnya adalah pautan kehadiran atau maklum balas untuk selain daripada guru KPM, pensyarah-pensyarah universiti, pensyarah college dan seterusnya. Okay. So kalau ada students pun boleh bagi maklum balas pada pautan kehadiran delima EPL ni. Dan okay, badges. Okay, so badges ni boleh didapati setelah 10 webinar ni habis. Cikgu-cikgu KPM boleh pergi ke delima website dan lepas tu boleh jawab soalan-soalan di situ dan boleh dapat badge untuk setiap satu webinar tu. Okay, dan sijil adalah daripada MOE Delima. Okay, untuk malam esok kita ada okay, so saya bagi preview untuk malam esok. Pengajaran aktif delima dengan kesan video beranimasi di Clips oleh presenter kita Puan Kamaria Salim, JPN Johor, dan beliau juga merupakan Apple teacher. Okay, so boleh ikut again malam esok pada pukul 9 sehingga pukul 10.30 malam. Yes, Dr. Helmi dah share link kepada YouTube channel Puan Asma, tak salah. Okay. Alright, so terima kasih kepada para peserta yang hadir. Okay, so harap you all dapat learn something from Puan Asma tonight. And daripada feedback di chat, masing-masing teruja dan excited untuk nak mulakan buat animasi ni. Okay, so all the best, good luck to everybody. Okay, so jumpa lagi di malam esok pada another webinar. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, good night.